dijanjikan KPI 50,000. Tapi bila pencapaiannya mencecah 100,000, bererti kejayaan majlis ini 100% lebih besar daripada KPI yang telah pun ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah kehadiran yang begini ramai sebagai satu petanda yang baik untuk Kerajaan Barisan Nasional? Boleh tak saya simpulkan bahawa 100,000 rakyat Malaysia keturunan India yang berhimpun pada malam ini jelas menggambarkan sokongan yang semakin padu dan semakin kokoh masyarakat kaum India terhadap Kerajaan Barisan Nasional. Boleh? Boleh, tuan-tuan? Boleh? Kalau boleh, marilah kita memberi isyarat yang jelas, memberi signal yang cukup clear bahawa masyarakat India, warga negara Malaysia keturunan India cukup yakin bahawa masa depan mereka akan menjadi lebih baik, lebih terjamin di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Betul, tuan-tuan? Dengan keadaan seperti ini, maka apa yang saya tersebutkan selama ini, tolong bagi saya 6 bikir. Tolong bagi saya kepercayaan. Tolong bagi saya keyakinan. Kerana kalau tuan-tuan memberi 6 bikir pada saya dan Kerajaan Barisan Nasional, pasti kita akan lakukan lebih banyak lagi perubahan dan kejayaan untuk masyarakat kaum India di negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin pada malam ini menyatakan bahawa salah satu lagi sebab mengapa majlis ini patut kita adakan di Dataran Merdeka, kerana pengisian kemerdekaan negara kita ini, pembangunan negara kita ini, dan apa yang kita lihat pada hari ini adalah juga merupakan sumbangan kaum India selama ini kepada negara kita. Kita jangan sekali-kali memperkecilkan sumbangan kaum India kepada negara kita. Mereka juga membanting tulang. Mereka juga dengan titip peluh mereka, dengan keringat mereka, telah mencurahkan bakti kepada kejayaan negara kita. Industri getah negara kita bergantung selama ini kepada kudrat dan tenaga kaum India. Kereta api Tanah Melayu bergantung kepada usaha yang dilakukan oleh para pekerja dari kaum India. Jalan-jalan raya yang dibina oleh JKR, bangunan-bangunan yang didirikan oleh JKR, diselenggarakan oleh JKR adalah atas usaha daripada para pekerja dan kaki tangan dari kaum India.
Bukan setakat itu saja, pentadbiran-pentadbiran lain seperti pentadbiran kesihatan negara juga disumbangkan oleh doktor-doktor yang datang dari masyarakat kaum India. Pentadbiran kehakiman negara, terutama sekali para peguam, kebanyakannya terdatang daripada masyarakat kaum India. Sehingga kalau orang Melayu pergi ke mahkamah pun, dia cari peguam India. Kita juga melihat bagaimana pekedai-pekedai, retail outlet, restoran-restoran, kedai kain dan pengedar surat khabar adalah terdiri daripada masyarakat kaum India. Kalau masyarakat kaum India bercuti perayaan Deepavali, kita tak dapat surat khabar. Kalau kita lihat yang ini penggrup wang foreign exchange, kebanyakan juga datang daripada masyarakat kaum India, termasuk Indian Muslim. Dan ada juga masyarakat kaum India yang telah berjaya menjadi usahawan-usahawan yang besar, termasuk pemilik Astro adalah juga datang dari masyarakat kaum India. Namun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sedar, saya insaf bahawa masih banyak lagi cabaran, masih banyak lagi masalah, the Indian problem, the Indian challenges yang perlu kita beri perhatian oleh Kerajaan Barisan Nasional. Pada tahun 2008, waktu saya jadi Timbalan Perdana Menteri, saya telah memprogresikan jawatankuasa Kabinet mengenai hal ehwal kaum India. Sebelum menjadi Perdana Menteri lagi, saya dah sedar bahawa Kerajaan Barisan Nasional perlu menggandakan usaha untuk membantu dan menolong masyarakat kaum India. Hasilnya, tak payahlah saya sebutkan satu persatu. Datuk G. Palanivel telah pun terangkan dalam ucapannya tadi. Datuk Saravanan pun dah ulas dan kita telah edarkan buku ini. Buku ini mengandungi satu persatu bantuan-bantuan yang telah kita berikan kepada masyarakat kaum India. Tetapi bantuan-bantuan ini saya anggap sebagai apa? Sebagai kerja dalam proses ataupun work in progress. Dia belum lagi lengkap. Saya nak pastikan bahawa masyarakat kaum India dapat membangun setanding dengan kaum-kaum lain di Malaysia kita ini. Saya tidak mahu kaum India merasakan dirinya terpinggir daripada arus pembangunan negara. Saya mahu masyarakat kaum India merupakan masyarakat yang semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berjaya. Saya akan pastikan hari esok lebih baik untuk masyarakat kaum India bersama-sama dengan kaum-kaum yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai tambahan pada perjuangan dan usaha ini, sukacitalah saya menyatakan beberapa perkara yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan. Antaranya ialah untuk kita mempertimbangkan sekolah-sekolah SJKT yang merupakan sekolah-sekolah yang tidak mendapat
apa yang dikatakan sebagai fully aided school. Saya akan bincang dengan Tan Sri Mahyudin sebagai Menteri Pelajaran supaya sekolah-sekolah SJKT yang sanggup untuk convert sebagai fully aided school boleh dipertimbangkan oleh kerajaan secara berperingkat-peringkat. Yang kedua, saya nak sebut di sini bahawa kita akan sediakan peruntukan yang sewajarnya supaya di SJKT kita akan tubuh kelas pra-persekolahan di semua SJKT kerana pendidikan pra-persekolahan adalah amat penting. Saya juga ingin mencadangkan supaya Taft College di-upgradekan kepada Technical University College sebab Taft College ini merupakan sebuah institusi yang boleh menyediakan peluang yang lebih kepada anak-anak tuan-tuan untuk mendapatkan technical education, dan technical education amat diperlukan oleh negara kita. Saya juga bercadang supaya kita akan memperuntukkan sejumlah wang tertentu untuk mengupgradekan 15 community center dan 15 krematorium yang kita akan bina di kawasan-kawasan di mana ramai dan padat orang-orang India yang memerlukan keperluan seperti ini. Saya juga ingin mencadangkan bahawa 3 bidang tambahan kepada Cabinet Committee, Jawatankuasa Cabinet Committee yang memberi perhatian kepada hal ehwal India. Kita akan tubuh 3 lagi bidang tambahan, iaitu 1 untuk tingkatkan jumlah equity kaum India kepada sekurang-kurangnya 3%. Kedua, kita nak tambah lagi bilangan masyarakat kaum India yang dapat akses kepada pendidikan tinggi. Yang ketiga, kita nak mencari jalan mengurangkan kadar jenayah dan pelibatan orang-orang muda kaum India dalam kegiatan jenayah dan sebagainya. Ini social problem masyarakat kaum India. Ini adalah perkara yang serius yang kita mesti beri perhatian. Inilah beberapa tambahan yang akan kita lakukan. Pendek kata, buku ini bukanlah buku nokta. It is not a full stop, but a comma. Maknanya, kita akan jadikan buku ini lebih tebal lagi pada masa-masa yang akan datang. Menunjukkan bahawa kerajaan ikhlas membantu masyarakat kaum India. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilihan raya ke-13 akan berlangsung tidak lama lagi. Pada masa itu, tuan-tuan dan puan-puan kena buat keputusan. Saya beri jaminan bahawa saya tidak akan mengecewakan harapan dan aspirasi masyarakat kaum India terhadap kerajaan Barisan Nasional. Saya dengan Presiden MIC dan pimpinan-pimpinan yang lain dalam Barisan Nasional, termasuk rakan-rakan kita dalam parti-parti komponen seperti PPP, Gerakan dan rakan-rakan kita yang lain akan berganding bahu. Penting bagi kita untuk tidak memecah undi kita kepada kerajaan dan pada pembangkang. Ingatlah, kalau masyarakat kaum India bersatu memberi sokongan
kepada semua calon Barisan Nasional. Dan kita akan muncul sebagai kerajaan yang kuat dan kerajaan yang mendapat mandat yang kokoh. Banyak lagi perubahan akan pasti kita lakukan. Percayalah, inilah pembaharuan. Kalaulah Pongal ini merupakan kepada kepercayaan orang India satu permulaan baru, maka berilah kepercayaan kepada Barisan Nasional. Satu permulaan baru akan kita lakukan untuk masyarakat kaum India dan semua kaum Malaysia dan negara Malaysia keseluruhannya. InsyaAllah pasti akan menjurus kepada negara yang maju dan negara yang lebih berjaya.